A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera. Baru lepas solat subuh berjemaah, baca Quran berjemaah, dan kita sambung pula majlis ilmu kita pada pagi ini dengan topik-topik yang menarik yang akan merungkaikan segala persoalan kita di dalam kehidupan kita. Baik, para penonton sekalian, Allah menjadikan lelaki dan juga perempuan untuk hidup berpasangan. Ada yang mengambil cara haram, tetapi ada juga cara yang halal yang ditetapkan di dalam agama kita. Jadi bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita nak bawa satu topik yang cukup menarik kepada anda semua, iaitu dalam topik jom nikah. Itu dia. Tapi tak tahulah kita nak tunjukkan kepada orang bujang ke kepada siapa tu. Baik, kepada para penonton sekalian, yang mana pada hari ini kita bawakan kepada anda Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusraf. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bersama dengan kita pada hari ini dengan topik perbincangan jom nikah. Tapi ada yang tanya, Ustaz, ni nak tunjuk kepada orang bujang ke kepada siapa? Okey, tak apa Ustaz. Yang tu kita akan cerita selepas ini. Yang mana kepada para penonton yang mungkin nak mengajukan soalan, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kepada para penonton sekalian, anda sedang menyaksikan siaran langsung Tanyalah Ustaz dengan topik jom nikah. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Jadi Ustaz, para penonton kita pun dah tiba-tiba celik mata Ustaz. Tadi macam kayak layu je kan. Dengar tajuk jom nikah ni segar terus Pak Haji kan. Baik Ustaz, sebagai mukadimah topik kita pada hari ini, jom nikah. Fadhal Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati Linda saya dan tuan-tuan muslimin muslimat, rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Bila sebut satu tajuk yang saya rasa agak panas ni cara ni kan. Nak tengok panas tak panas, tengok soalan-soalan yang dihujani di ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz pun tak relax punya ramai. Maksudnya kira tajuk pagi ni memang tak relax lah. Maksudnya ramai yang sangat berhajat untuk mengetahui lebih lanjut. Bukan hanya kepada orang yang tak menikah, orang yang dah menikah pun nak tahu juga. Dia nak tahu juga apa benda yang boleh ditambah sebagai nilai kebaikan. Cuma kita pandang pada sudut pada pagi ini dari segi keilmuan, apa benda yang kita boleh tambah nilai dalam kehidupan kita lah, insya-Allah. Nikah ni adalah satu benda yang duduk dalam keliling kita, dan itu adalah satu sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW sebagai satu jalan yang mana Islam ini bukan agama yang menghalang, tetapi Islam adalah agama yang memberi jalan kepada kita. Alternatif untuk kita pilih jalan yang Allah redha. Jadi pernikahan ini juga adalah satu sudut di mana melengkapkan sebahagian daripada kesempurnaan agama. Kalau sebelum ni bangun pagi seorang-seorang, lepas menikah ada orang sebelah kita kan. Kalau sebelum ni tak balik rumah pun tak ada orang, tak ada kerisauan kat dalam hati kita. Tapi bila dah bernikah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk sampai di rumah cepat. Sebab apa? Ada pasangan yang menanti. Maka hikmah nikah ini terlalu besar. Maka di sinilah kita nak sama-sama berbincang agar kita sama-sama mendapat keberkatan dan kebaikan pada istifadah tajuk perbincangan kita pada pagi ini, Ustaz, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bersama untuk pertemuan kita, insya-Allah. Sebab banyak orang dalam dilema, Ustaz. Nak nikah ke tak nak nikah? Nak nikah ke tak nak nikah? Kalau nikah sagi Kang, melibatkan belanjanya, melibatkan nak cari pasangannya, nak cari dewan lagi dan sebagainya. Jadi banyak dilema dalam topik kita pada hari ini, jom nikah. Baik Ustaz, bolehkah kita raikan soalan? Ya, insya-Allah. Kita nak raikan soalan pertama ni bersama dengan Ismail Mat Isa. Jom nikah, bagaimanakah cara majlis perkahwinan mengikut syariat Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW mementingkan kesederhanaan dan keberkatan? Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih pada soalan pertama daripada Tuan Ismail Mat Isa kita.
berkaitan bagaimanakah cara majlis perkahwinan ataupun walimatul urus mengikut syariat Islam. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika mana bahawa Abdul Rahman Auf radhiyallahu anhu pernah berkahwin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdul Rahman Auf ketika itu, hendaklah kamu melakukan majlis perkahwinan sekalipun dengan seekor kambing. Hadis riwayat Imam Muslim, kedudukan pada 1427. Dalam kitab fiqh fiqh manhaj menyebut hukum dalam melaksanakan walimatul urus ini adalah sunat muakkad. Dia tak jatuh pada hukum wajib. Ada sebahagian ulama, nanti kita akan tuntaskan secara detail berkaitan perbahasan hukum. Cuma sebahagian besar ulama dalam mazhab Syafi'i meletakkan bahawasanya sunat muakkad. Maksudnya buat dapat pahala. Cuba kita tengok dan kita teliti bagi comel di sini. Bila sebut juga apa sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika melakukan walimatul urus. Yang pertama diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang paling kaya tahap tak relax punya. Abdul Rahman Auf ni kira the most richest person in Mekah. Dia ni kira kalau dalam Forbes.com sekarang ni dia kira ranking yang paling kaya lah. Tapi cuba tengok bagaimana Nabi ajak kepada Abdul Rahman Auf agar bersederhana. Yakni buat kenuri sembelih seekor kambing. Pada dia orang kaya, kurang-kurang gajah lah kan. Kurang-kurang biarlah apa ni buat kenuri atas Titanic ke kan. Tapi Nabi tak ajak Abdul Rahman Auf untuk membazir. Lepas tu kata kunci yang pertama bila kita tanya tentang apa sunnah dalam walimatul urus, aturkan perancangan, jangan sampai membazir. Ini sampai kenuri 5-60 ribu apa benda. Walaupun berkemampuan, daripada kita memewahkan, lebih baik kita memperbanyakkan portion makanan. Sebab sunnah dalam buat kenuri ni apa? Untuk kita panggil orang-orang susah main makan, panggil orang soleh main makan. Itu di antara sunnah-sunnah dia. Kalau boleh kenuri senarai penerima senarai jemputan kenuri itu, senaraikan dulu orang-orang soleh untuk kita jemput depa main makan. Sebab apa? Sebab bila jemput orang soleh ni, kita nak keberadaan mereka dalam majlis kita bawa kepada keberkatan. Apa dia lagi? Bersederhana. Jangan over sangat. Ini tengok ya Allah Rabbi, seolah-olah nak berlomba-lomba nak berlawan. Ada seorang hamba Allah ni, dia nak buat kenuri sampai membebankan anak dia. Saya bergaduh anak mak. Anak dengan family dengan dia ni bergaduh. Sebab apa? Family nak buat kenuri dengan spesifikasi macam ni. Nak dewan yang macam ni, nak makanan yang macam ni. Membebankan pasangan. Sampai pasangan ni, kawan saya sendiri terpaksa buat hutang. Terpaksa buat pinjaman koperasi. Dia pegawai tentera. Yang sampai hari ni dah 11 tahun perkahwinan, 10 tahun perkahwinan dia kahwin tahun 2013. So bayangkan dah 10 tahun duk bayar hutang. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Hanya dengan sifat tak cerdik daripada mak ayah yang nak kepada majlis yang grand. Orang bukan ingat dah kenuri itu. Kenapa nak ajak kepada pembaziran? Sehari je. Ya, sehari je. Ustaz ingat dah kenuri 10 tahun lepas? Tak ingat. Mana nak ingat Ustaz? Hutang 10 tahun lepas kita akan ingat. Maka itu kena jaga. Apa lagi sunnah pada walimatul urus adalah Nabi ajarkan kita untuk banyakkan berdoa. Jadi kita pergi ziarah orang yang apa ni, wa iza da'aka fajibhu, bila dia jemput kita pergi kenuri ni, untuk kita adabnya adalah berdoa. Kita dengar lagu kan, lagu Mahizin tu kan, barakallahu lakum wa baraka alayka wa jama'a bainahuma fil khair tu. Kita minta semoga Allah memberikan keberkatan kepadamu, memberikan keberkahan atasmu, dan menyatukan kamu berdua dalam fil khair, tengah dengan kebaikan. Inilah hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi janganlah pingangor saja kan, mai kenuri duduk kutuk kawan tu kan. Kata ni lepas ni kena tambak kaki lah, kena rantai kaki. Ni jenis kadang-kadang jenis kawan-kawan main mengaji kan. Janganlah, tapi doa kat mereka agar diberikan keberkatan dalam rumah tangga. Tak salah nak melawak sikit-sikit tu, tak apa kan, tapi janganlah melampaui batas. Kadang-kadang sampai mengaibkan apa ni. Contohnya saya tengok hari tu siap dia salam tu siap pergi bagi benda-benda yang tak sepatutnya lah. Kan, salam tu dia bagi hadiah di tangan tu, dia selit tu, bagi benda-benda yang mengaibkan pada pengantin. Itu bukan adab-adab yang diajarkan. Nak trend-trend ini bukan budaya kita untuk bawa benda tu. Dan yang terakhir di antara sunnahnya, janganlah
kita bawa kepada pembaziran yang melampaui batas. Kan, sampai 20 jenis makanan, dapur laksa lah, cendol lah, sate lah, segala makna benda ada. Dia dah macam pasar malam. Bukan kata salah macam tu, tak salah. Cuma tuan-tuan, bila kita buat macam tu, kita akan mengundang kepada orang ambil banyak dan tak makan pun. Macam Ustaz kan? Kita tengok dia ambil tu macam belah sakau. Kan, semua jenis dia geram, lapak tu, pi tengah lapak, geram, buh semua. Lagi dia makan, separuh tu dah halfway tu dah kenyang dah. Hak baki tu buang. Lepas tu terus terang, kalau terlibat dalam dunia catering, saya dulu kalau cuti sekolah saya suka pergi tolong orang buat catering. Tak ada duit kan, jadi suka kerja. Saya kerja dalam catering ni. Kadang sedih, Ustaz. Kita duk collect kutip-kutip makanan atas meja tu, tengok makanan tu elok lagi. Kan? Tapi kena buang, nak buat macam mana? Kita nak simpan kot, kena marah pula lagi. Kan? Jadi ukur baju di badan sendirilah. Yang kita nak ambil pun biarlah ada hati perut. Janganlah buta perut tak ada akal sangat, pergi bubuh lagi benda boleh. Kan? Jadi tuan rumah haruslah mempunyai ilmu dalam nak melaksanakan walimatul urus yang diajar oleh Nabi. Jangan sampai bawa kepada pembaziran. Kerana semua itu akan mengundang kepada hilangnya berkat dalam majlis yang kita anjurkan. Puluh-puluh ribu habis, tengok majlis tak ada keberkatan, rugilah. Rugi kita, Ustaz. Wallahu a'lam. Mujurlah ada dua tangan je, Ustaz. Kalau ada tangan macam sotong tu, yang ni pegang sate, pegang cendol, pegang apam balik dan sebagainya kan. Penuh atas meja. Lain-lain kali tak makan pun. Baik, Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook. Ada satu soalan menarik bersama dengan Marsrifah Nur Jamain. Apakah hikmah bernikah ketika anak-anak di usia muda, dan apakah persediaan mereka sebelum bernikah ijab dan kabul? Tafadhal, Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Masrifah Nur Jamain berkaitan soalan apa hikmah anak muda ni kalau kita nikahkan mereka pada usia yang muda. Yang pertama, kalau dah sampai seru, dah sampai jodoh dia, dah cukup syarat-syarat untuk sampai kepada sunat untuk berkahwin atau wajib untuk berkahwin, maka nikahkan mereka. Yang pertama sudah pasti mengelak daripada fitnah maksiat zina. Itu confirm. Kan? Dan hikmah dia apa? Yang kedua, orang yang menikah muda ni biasanya jauh lebih matang. Maksudnya fakta menunjukkan, saya tengok ni kawan-kawan saya sendiri waktu zaman belajar, zaman kat sekampung, dia ni kira mak rempit tahap, dia ni kira champion lah. Kalau kat kawasan tu tuan suruh sembang lah, segala jenis skill dia boleh buat. Kalau sebut nama pun orang-orang kudu confirm kenal, tak saya sebut lah. Tapi tuan-tuan, dalam dia buah memang ya Allah Rabbi. Kira mak pak ni tak tahu nak buat apa. Ayah dia tu kawan baik ayah saya. Sampai mai jumpa ni kata tak tahulah, dia panggil saya tak tahulah nak buat macam mana tu. Kira kami ni lelaki bini doa lah, minta dia cepat-cepat cerdik sikit untuk tinggal kemerempitan dia tu. Kan? Jadi apa yang berlaku adalah bila dia ni umur 22-23 tahun tu, dia abang kat mak dia nak menikah. Mak dia pun kata kalau tak menikah ada usur mata lagi. Bagi menikah. Simple je, majlis pun simple, tak ada membazir apa dengan kadar bajet yang ada. Buat kenduri pun panggil kawan-kawan terdekat, buat 2 biji kemah. Dan saya rasa mungkin dalam 200 orang makan, selesai masalah. Masya-Allah, tabarakallah. Selepas berkahwin, saya jumpa dengan 2-3 bulan lepas tu, dia dah mula kerja tetap. Sebab apa? Dah ada bini. Dia mula main cerdik dah, cari rumah sewa yang murah-murah belakang rumah mak dia. Walaupun simple kehidupan, tapi dah ada objektif dah. Tak ada dah nak pergi ayat ye tengah-tengah malam, pukul 4 pagi balik, tak ada lah. Sebab apa? Dia kerja sebagai postman yang melibatkan kemerempetan dia tu. Kira surat ni kira hantar kemarin, hari ni sampai. Sebab apa? Laju dia bawa motor. Digunakan kelebihan itu di tempat yang agak baik. Bukan kata kena, agak baik lah daripada dia duk tak ada faedah langsung. Saya jumpa dia, lega kata tengok, ya Allah, kata saya tak percaya pula bagus dah jadi macam tu. Sebab apa? Pemak dia kata, berubah. Dia tahu ustaz kira berubah terus. Hak dulu kata buah lah ni ustaz, buah juga. Tapi kira berjenis lah, mayang pun tak tinggal dah. Mayang cara dia lah. Jadi biasanya dia akan lebih matang. Dan saya pun yang saya berkahwin menikah awal, menikah pada umur saya 20 pun memang kita rasalah kita tak dan nak ye macam kawan-kawan yang lain. Depa nak merapu apa semua. Kita waktu tu dalam setiap benda kita buat, kita reserve.
kita dah berkeluarga. Cuma satu benda kita kena ingat, apa persediaan yang perlu kena ada, ini kita akan jawab selepas daripada rehat ni, insya-Allah. Okey, maknanya nak kahwin muda boleh, tapi kenalah ada persediaannya. Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Para penonton jangan berganjak ke mana-mana. Nak tahu jawapannya selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita meraihkan dua pengantin baru. Kami doakan agar mereka bahagia, dapat zuriat soleh-solehah, mentaati Allah dan juga Rasulnya. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sesuai dengan topik perbincangan kita pada hari ini, kita nak cerita tentang jom nikah. Tadi Ustaz dah bagi green light dah kepada anak-anak muda, yang mana dah cukup dah dengan syarat-syaratnya, apa lagi kahwin lah. Tapi masalahnya Ustaz, mak ayah ni lah nak kena bincang elok-elok kan. Tapi sebelum kita nak propose kepada mak ayah ni Ustaz, kita nak tahu apa persediaan anak muda sebelum mereka nak bernikah ni. Tafadhal Ustaz. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tadi hikmah nikah muda, maka satu, sebelum nak pergi ke persediaan, kita kena faham hidup ni dia bukan perlumbaan, tuan-tuan. Ramai orang ingat hidup ni perlumbaan, maka dia bila tengok ada orang yang Allah rezekikan nikah muda, dia pun kalut nak nikah muda juga. Sebab tu hukum pernikahan dia ada 5. Dia ada sunat, dia ada harus, dia ada wajib, dia ada haram, dia ada makruh. Maka nak diletakkan itu mengikut daripada siapa yang nak kahwin tu. Dia tak boleh pukul rata. Oh, anak kawan ni semua tak boleh kahwin. Tak boleh macam tu. Kalau kawan tu mampu, nikah. Jangan duk buat palatau. Jangan duk gagah buat hukum tu mengikut kepandaian kita. Hukum ni melihat daripada apa? Persediaan dia tadi. Apa persediaan ni kena ada? Ramai orang, saya moral down lah. Sebab apa moral down? Nak kena pergi healing lah apa semua. Sebab apa? Healing sampai pagi tak balik apa semua kan? Buat lagu dah. Kan? Sebab apa? Sebab dia kata kawan saya semua dah kahwin. Tak apa, sudah hati biar dia kahwin. Kan? Ada orang yang mungkin jodoh tu Allah tentukan lambat sikit. Tapi bersesuaian Allah bagi jodoh tahap tak relax punya baik. Kan? Dapat jenis suami kiriman Tuhan, betul ya menyertai. Kan? Ada orang yang menikah muda tapi dapat suami perangai macam hantu raya. Kan? Sebab ingat, pernikahan ni dia bukan tangkap muat. Kan? Bukan macam pilih baju kat bandar. Kan? Masuk-masuk kalau buka pun ambil serulum dulu kan, tak boleh. Kena bersesuaian betul-betul lah. Jangan letakkan sebagai perlumbaan, tapi dia adalah perjalanan. Kan? Kita atok kehidupan kita tersedut color warna orang lah. Kita main petok kita, color kita sudah. Apa persediaan yang kena ada? Secara asasnya, paling penting sebagai ketua keluarga ini, ilmu yang paling utama adalah fardu ain. Sebab tu saya pesan kepada mak ayah, kalau ada anak-anak nak meminang anak kita, kalau ada bakal menantu kita nak meminang anak kita, benda asas kena tanya, paling basic kena tanya adalah bab fardu ain, bab semayang. Cek semayang tak? Tanya one by one lah, jangan tanya depan orang. Kita pun biarlah cerdik sikit, jangan malukan dia, panggil dia. Saya respect lah cara mertua saya. Ini saya cakap cara mertua saya. Waktu saya nak pergi minang isteri, dia mendidik saya dengan cara secara tak langsung. Dia panggil saya mai, kali pertama dia panggil saya mai, dia kata mai buka puasa rumah abah. Dia panggil bahasa diri dia sebagai tu abah dah. Mesra, jadi kita rasa dekat dengan dia. Ada ni Ustaz? Tak tahu Allah. Dia kerja pagi tu saya berani cerita pun. Kan? Jadi dia panggil, saya pun pi dia suruh jadi imam. Waktu tu minta maaf, mayang dia ajak makan tengah hari. Jadi sembahyang Zuhur. Jadi bila sembahyang Zuhur, kita tak kalut sangat sebab tak baca pelan. Bunyi Allahu Akbar, lepas tu doa sampai tak kata arti. Kan? Jadi boleh tak masalah. Tapi jadi ketak. Ustaz. Bakar belakang ni bakar apa mentua, markah kita duduk belakang. Kan? Jadi tapi semayang bagusnya dididik kita dengan cara macam tu. Mula-mula kena main lohok. Lepas tu dia ajak pula bulan depan mainlah buka puasa. Kita buat puasa sunat, kita main buka puasa rumah abah. Kita pun buat bakal pak mentua ajak kan, kata puasa sunat. Hak puasa kalau kita tak sunat pun kita puasa. Kan?
Puasa. Pi buka puasa, saya terlupa buka puasa kena main maghrib. Main maghrib tak boleh baca pelan. Kena baca kuat, tapi tak apalah kita. Bila dia suruh jadi tu imam tu, Allahu Akbar. Tapi gagah mayang, okey lah. Boleh lah, tapi ketat lah, rasa ketat. Tapi dia didik kita dengan cara macam tu. Last sekali sebelum saya menikah, saya ingat dia panggil mai, dia suruh jadi khalifah untuk tahlil. Dia nak asing kot, tak mau menantu Habib kot, tahu lah kan. Tak mau menantu Salafi kot, wallahu a'lam. Kira dia suruh kita pegang betul Yasin ni Ustaz, ketak ni. Tapi alhamdulillah lah, benda tu pada saya tu satu pendidikan yang kita diajar. Dia nak tengok kita solat ke tidak, kan. Kemudian dia suka tanya masjid tu siapa jadi imam, agar dia nak tahu kita pergi dah masjid karya kita. Soalan kunci. Dia jadi pada saya, pada suatu saya abang kat bini saya pun, saya kata sayang, nanti kalau anak kita nak menikah pun kita buat benda yang sama. Kita didik mereka secara tak langsung. Kita tak ada direct to the point memalukan dia, tapi kita didik dia dengan cara pembangunan yang baik untuk memimpin tangan anak kita nanti. Yang kedua, ilmu yang kena ada adalah ilmu kewangan. Kewangan pun kena ada, jangan duk main saya kata menikah ni pai tak mau buat apa langsung, pai tak arti apa langsung, kan. Walaupun raja-raja kampung, walaupun niaga tepi jalan, kan, tapi pada saya selagi mana ada effort, maka ni orang yang baik, orang yang bertanggungjawab, orang yang ada usaha dia. Maka sebab tu garis panduan dalam Islam letakkan ada mas kahwin. Itu kewajipan yang kena diberikan oleh kepada pengantin. Hantaran sunat dalam masalah, tapi budaya Melayu kita dibawa hantaran ni yang agak membebankan. Tapi kalau benda itu berpadanan dan berpatutan kepada perempuan, maka silakan. Pada saya itu adalah komitmen. Saya sendiri pun bila saya adalah isteri yang pertama ni adalah Allahumma salli ala Muhammad, yang sulung dalam keluarga dia kahwin. Dan dalam cucu tu kira Tok Wan ni tu yang pertama juga. Jadi Tok Wan excited lah. Tok Wan excited sikit. Jadi buat tadi bila letak hantaran nilainya 10,000, dengan keadaan saya pelajar tu mungkin orang kata tak betul, tapi saya usaha dalam masa 3-4 bulan tu kerja gila-gila Ustaz. Meniaga betul-betul, tidur pun berapa jam sehari. Sebab apa? Kita nak strengthen on financial. Dan kita boleh capai lah, tak ada masalah. Bila ada tekanan, kat situlah kita akan usahanya lebih. Dan yang ketiga, ilmu paling penting. Hak ni tak relax punya ilmu ni, kena ada ilmu sabar. Ilmu sabar, tuan-tuan, dalam rumah tangga tak ada ilmu sabar, meninggal lah kita. Nah, tuan-tuan tanyalah mana-mana rumah tangga, ilmu sabar yang paling penting dalam semua jenis ilmu. Ilmu sabar ni tak ada jual kat pasar malam. Ilmu sabar ni dia perlu dididik dan kena sama-sama usahakan. Kan? Setiap kali pergaduhan, setiap kali ada masalah, improvise. Kat mana jalan penyelesaian untuk kita tambah baik rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Saya yang bercakap pun tak sempurna. Banyak salah dalam rumah tangga. Tapi kita usahakan bagi indah persediaan yang paling asas yang perlu ada kepada mana-mana pengantin yang nak menikah. Tadi menantu lelaki Ustaz, ada suruh jadi imam, bawa tahlil sebagainya. Mungkin sikit Ustaz boleh sentuh. Kalau nak uji menantu perempuan ni pula, nak suruh dia masak ikan siakap 3 rasa ke macam mana Ustaz? Saya rasa konsep dia sama je. Tak ada beza pun perempuan dengan lelaki Ustaz. Panggil mai berkawan dengan mereka. Sebab fasa lepas bertunang itulah fasa yang paling best. Mereka masih ada batas syarak, tapi dengan mak ayah tak ada masalah apa. Panggillah mai rumah. Kalau tak jadi nikah pun, dia tetap walaupun dia bukan menantu kita, tapi dia saudara kita, tak ada masalah. Ni dak kita bertunang ni, kita bagi dia pergi keluar dengan anak lelaki kita, pergi merusung, pergi merata, tu salah. Pajaklah main rumah, sebab perkahwinan ni bukan kita dengan dia. Perkahwinan ni kita dengan keluarga dia. Dia dengan keluarga kita. Keluarga dia dengan keluarga kita. Jadi pada saya, satu benda yang kita kena betulkan dalam stigma dalam masyarakat ni adalah waktu bertunang tu, banyakkan masuk anak lelaki kita keluar ke rumah, panggil bakal tu kita duduk main rumah. Main rumah. Mainlah tolong mama Ustaz. Mama pun tak pandai masak sangat, tapi mama nak ajak. Kalau anak mama makan yang ni, dia memang tahap sedap guling-guling. Kan? Memang dia makan tu kira dia tokok pinggan-pinggan punya sedap. Kena kita bukanlah kita nak tunjuk kita pandai ni dak. You nak jadi menantu you kena masak ni sekian-sekian. Ingat menantu hang tu dia nak buka restoran ke apa? Tak payahlah. Ajak benda yang perlu. Cekak saya dulu tak adalah mahir masak Ustaz. Tapi ada salah seorang kak saya, dia tak mahir masak, tapi dia fokus apa yang bakal suami dia suka. Jadi dia pergi belajar tu. Walaupun berlainan negeri Ustaz. Alhamdulillah, saya rasa menantu ayah saya semua Kedah Ustaz. Ada seorang Pahang. Hal semua Kedah. Jadi abang ipar saya tu dia suka makan kari
makan kari ni gulai, orang kena panggil gulai lah, gulai ikan. Gulai ikan. So kak saya dia fokus masak gulai ikan. Bagi sedap. Dia bukan nak bagi lelaki orang makan, lelaki dia seorang tu je. Jadi memang masak sedap, tahap guling-guling kan. Walaupun yang lain kurang mahir, tapi sekarang saya rasa semua masakan ni sedap lah kan. Dia kata keep improvise dalam rumah tangga kan. Dah berbelah tahun perkahwinan, maka itulah objektif perkahwinan, bukan nak kepada kesempurnaan, tapi saling melengkapi apa kekurangan yang ada, insya-Allah. Tapi menjadi dilema kepada ibu ayah ni Ustaz, sebab sekarang ni ada di kalangan anak muda ni yang bercerai dan sebagainya. Jadi dilema, takut pula aku bagi kahwin kan. Jadi sahabat kita ni Syahidatul Siddiq ni dia risau ni Ustaz. Bagaimana seorang lelaki mengajak perempuan untuk berkahwin, namun usaha untuk menghalalkan dengan jalan mendirikan rumah tangga itu tiada sehingga keluarga belah perempuan gusar bimbang perkara yang buruk di kemudian hari. Apakah hukumnya seorang lelaki meletakkan harapan sebegitu sedangkan usaha itu tiada? Macam mana Ustaz? Baik, terima kasih pada Kak Syahidatul Siddiq. Ni di antara orang soleh manusia keriman Tuhan belakang ni yang duk tanya-tanya ni sebenarnya kau ni setiap minggu lah, ya Allah Rabbi. Kan moga jadi pahala yang panjang pada mereka di mahsyar kelak dengan asbab usaha tanya soalan-soalan yang baik agar kita pun dapat pencerahan yang baik. Berkaitan laki dia nak bahasa mudah duk couple lah dengan anak kita kan. Kan nak ajak kahwin tapi tak ada usaha pun nak menghalalkan. Ni jadi sembang gajah terbang. Sembang kari lah ni. Sembang. Usaha tak ada. Kan? Kalau saya simple ya, kalau inilah tanda-tanda awal yang ditunjukkan, simptom-simptom awal yang ditunjukkan dengan perangai macam ni, itu adalah satu red flag yang tuan-tuan boleh jadikan sebagai penanda aras untuk menidakkan. Maksudnya boleh tolak lah masa mudah. Tuan suruh kan, dah dia tak ada usaha. Kalau itulah simptom yang dibawa pada permulaan, tak ada kesungguhan. Sedangkan Islam ajak apa? Al-Quran kata dalam nak buat satu benda itqan, kena sungguh-sungguh. Kan? Dia couple dengan anak kita ni nak geli-geli, nak seronok, ada markah, malam-malam boleh I love you, you love I. Kalau itulah benda yang dia tonjolkan pada peringkat awal, pada saya itulah red flag yang must be rejected lah. Kan? We have the choice. So approve or not approve. So kalau ini perangai dia, balik awal lah bak dia. Cari orang lain kan. Anak saya bukannya tunggu negara. Kan, nak tunggu buat perhiasan. Kan, tak boleh. Kalau nak buat sungguh-sungguh. Nak buat sungguh-sungguh. Kan, tu pada saya tu red flag yang boleh. Sebab awal-awal nampak dah, tak ada usaha. Habis kalau dia dah nikah dengan anak kita, ingat dia nak usaha? Belum tentu. Sebab awal-awal dia nampak perangai. Sekurang-kurangnya, kita nak awal-awal tu nampak effort dia. Sebab tu bukanlah salah maklum-maklum nak tanya dia kerja apa. Tak, pada saya jumpa ramai gila kawan-kawan yang mereka waktu kahwin ni struggle, bina rumah tangga sama-sama, meniaga tepi jalan nasi lemak, meniaga ni semua sama-sama kat universiti dulu. Bini jadi ejen nasi lemak. Kan, saya jual nasi lemak so dia pun jadi ejen laki bini. Tapi saya seronok usaha mereka itu, dan hari ni subhanallah mereka berjaya. Sebab apa? Mereka merasai membina rumah tangga itu daripada tiang ke tiang. Kalau kita dalam kitab ni harfin bi harfin. Daripada kulit ke kulit, daripada tapak ke tapak itu mereka merasai bersama kenikmatannya. Maka suka duka itu mereka menggembeling bersama tenaga. Maka banyak kebaikan yang mereka dapat. Dan kena ingat, rumah tangga ni satu jenis yang penuh cabaran. Dia tak ada istilah geli-geli. Kalau nak geli-geli, suruh orang geletek. Confirm dapat geli. Tapi rumah tangga ni adalah satu jenis yang kalau you tidak ada kekuatan yang luar biasa, maka untuk mendapatkan rumah tangga boleh mampan dan tahan lama itu sangat sukar lah. Dengan kadar penceraian hari ni memang tahap tak relax punya. Kalau kita tengok statistik daripada Jabatan Agama Islam, hampir setiap beberapa minit, kurang 10 minit akan ada kes penceraian yang berlaku. Dan fakta ini tidak boleh diambil ringan. Maka haruslah dielak dengan memilih calon yang betul sebagai menantu, bukan anak hantu. Maka pada saya red flag lah kak. Kalau perangai dia sampai kita pula susah hati. Dia nak menikah dengan anak kita, lepas tu dia buat lebih kurang. Kan? Dia buat mau tak mau, anjak tak anjak, habar dia bagi tempoh 6 bulan. Kalau nak, kalau tak mau tak apa. Kamu tetap boleh jadi kawan anak saya, anak makcik. Bagi friend zone kat dia. Bagi dia jadi friend zone.
baru dia ada akal. Kalau nak abang 6 bulan, setahun, makcik pun kesian, anak makcik ni dah umur kat 80 dah. Kalau tak menikah hang minggu depan, tahun depan 81. 81 bukan takat menopause, ikan pos lah. Jadi itu red flag lah pada saya. Sebab kalau Kasim selamat dia kena reject sebab mak mentua dia nak lawyer. Tak mau ahli muzik. Tak boleh muzik. Kita cerita lepas ni lah. Para penonton jangan beranjak ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jom kahwin. Topik kita pada hari ini yang mana kita bincangkan secara tuntas berkaitan dengan adab-adabnya, macam mana kenduri, macam mana dengan pak mertua dan sebagainya. Tapi tadi Ustaz Kasim selamat tadi Ustaz. Aduh, kena reject pula. Dia nak yang lawyer. Tapi saya suka bila Ustaz sebutkan tadi, ada di kalangan pasangan ni, yang penting kita nak tahu apa effort dia. Jual nasi lemak lah kan. Supaya mereka dapat meniti kehidupan itu daripada harfin biharfin tadi Ustaz sebutkan. Baik, Ustaz, sahabat kita di Facebook, Sirna. Perkahwinan merupakan satu ibadah dan tanggungjawab apabila terlafaznya ijab dan kabul, tetapi kini ramai kaum suami yang melepaskan tanggungjawab itu kepada isterinya, di mana silapnya dan nasihat Ustaz kepada mereka ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Ustaz Aiman dan juga Puan Sirna kita, dan tak lupa rakan-rakan penonton dan Ustaz yang masih setia bersama. Dan saya nak mengajak tuan-tuan kita buat satu benda yang baik pagi ni sekejap je. Kita ramai-ramai tekan butang share, sebarkan program kita pada pagi ni. Kita ada 1,600 orang yang sedang menonton. So kalau 1,600 orang sedang menonton di ruangan FB kita, maka akan ada 1,600 kebaikan yang link akan dapat untuk pagi ni saja, free of charge, tanpa modal. Macam saya katalah selalu, tak ada orang patah jari lagi, tak ada lagi yang tergeliat sebab terpeleok jari sebab tekan butang share. Jadi tekan, tolong bantu saya tekan butang share untuk kita merancakkan agar lebih ramai orang yang dapat kebaikan. Tekan copy link tu, hantar dekat grup-grup WhatsApp pun, grup-grup yang ada ni macam-macam ni, grup jual Tupperware, grup masak apa hari ni, masak apa esok, masak apa dalam kubur tahun depan. Segala-gala grup ni kongsi-kongsilah kan. Kalau seorang share dalam 10 grup, mungkin ada 10 kebaikan, 10 orang lain yang boleh tarik untuk datang untuk tengok program kita pada setiap hari, bukan pada pagi ni je, setiap hari program-program Tanyalah Ustaz, agar itu benchmark pertama kita buat baik. Kita sebarkan kebaikan, Allah akan kebaikan pada kita. Moga siapa yang tengah cari jodoh, dengan sebab sebar ni Allah bagi jodoh yang paling tak relax punya bagus, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita menjawab soalan tadi berkaitan tanggungjawab selepas nikah diserahkan kepada isteri. Kat mana silapnya ni tuan-tuan? Yang pertama, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Lelaki ini adalah pemimpin. Allah jadikan lelaki ini, dia mempunyai kecerdikan dan kesabaran, kewarasan, kerasionalan ini. Rasionalnya lelaki ini better daripada orang perempuan. Ini benda yang kita kena akui. Ya, orang perempuan ada banyak kelebihan yang lain. Multitasking. Kalau nak cari barang sokin tak jumpa, mereka cari saat je jumpa. Urusan anak-anak, urusan rumah tangga itu sangat baik dan sangat efektif dalam pengurusan mereka. Tetapi dalam segi kepimpinan, ini adalah declaration Allah Subhanahu Wa Taala dipimpin oleh orang lelaki. Orang lelaki, biasa orang lelaki ni tahap sabar dan rasional tu lebih baik daripada orang perempuan dalam buat keputusan. Cuma kalaulah lepas kahwin dia serah tanggungjawab, buat lebih kuranglah rumah tangga, seolah-olah isteri pula yang memikul tanggungjawab tersebut, pada saya ini adalah something wrong somewhere lah. Kena check balik. Takut salah jantina tu. Malulah kalau orang lelaki yang ni penyegan, malas kerja, lepas tu semua nak harap ke bini, konon-konon nak jadi suri rumah, tok sodok merapu lah, kan keluar kerja, walaupun kerja yang biasa pun buat. Jadi rider food makanan pun okey. Semalam saya beli malam lapar tengah malam, beli makanan kan. Abang yang main hantar, rider yang main hantar makanan tu rasa umur dekat 50. Masya-Allah. Kita rasa malu dengan dia. Allahu Akbar. Bagi tip lebih sikit, nak buat macam mana, kesian. Rasa macam ni bayar ayah-ayah dah. Tapi nak kerja juga. Kan, tak nak jadi guard tak larat dah. Ni gan orang apa umur 50. Kan, jalan 5 langkah dah mengah.
dia buat rider, dia rider makanan punya, hantar delivery. Nampak kata apa, ada juga effort tu. Ni sampai tak mau tanggungjawab langsung semua serah. Maka kena ingat, tanggungjawab suami selepas kahwin ni ada 5 benda yang kena jaga. Yang pertama, memberikan perlindungan yang selesa kepada mereka. Rumah yang selesa. Selesa ni tak wajib ada 18 tingkat. Tak wajib ada swimming pool. Tak wajib ada tak mandi dak ke apa, tak ada. Rumah selesa ni cukup kadar seadanya itu, mengikut kesesuaian dah cantik dah. Yang kedua, kena bagi makan minum kepada pasangan kita. Yang ketiga, kena memastikan pakaian kepada mereka. Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i kata paling common, paling cak ayam 2 pasang setahun. Tu paling common. Tapi bab baju ni saya tak risaulah, insya-Allah kan. Raya aja sampai postman boleh hafal alamat rumah kita kan. Bini kita pun cerdik dalam bab ni, insya-Allah. Perubatan kena jaga bila dia sakit. Pembantu, kalau ada kemampuan bagi pembantu. Alah, hayalah maid seorang kalau ada kemampuan kan, 1,000 lebih, RM1 sikit je, jaga anak-anak kita lah. Kalau hantar anak pergi mengasuh pun berapa lah kan, 400-500. Yang 3-4 orang anak, 1,000. Baik ambil pembantu, sambil-sambil duduk tengok anak kita makan, minum, pakai apa semua, dia boleh tolong tengok-tengok, kemas rumah, so meringankan beban isteri. Dan yang ke-5 adalah bab pendidikan fardu ain kepada pasangan kita. Yang ni jangan duk culah. Kalau tak reti, jangan duk buat pandai. Pergi cari, bawa bini kita pergi mengaji juga. Ni dah lah tak reti, duk buat bodoh sombong. Nganga dua-dua ekor kat rumah pasal apa-apa benda tak reti. Mayang tak reti, puasa tak tahu apa, kepala ekor. Pergi belajar. Banyak pusat-pusat pengajian duk ada hari ni. Maka tugas suami perlu dipikul dengan berat. Aku terima nikahnya itu bukan aku nak syok-syok nikah, tapi aku nak terima segala kekurangan, tanggungjawab dan segala bentuk benda beban yang aku tanggung pada isteri aku dan zuriat yang akan dilahirkan kelak. Itulah taklif yang kita terpaksa terima saat aku menerima nikahnya. Jangan duk syok saja kan, aku terima nikah, korokmu. Mu akan pikul tanggungjawab yang Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara tu. Surah Tahrim ayat ke-6. Bukan kata salah, seronok menikah, seronok, saya pun syok kan. Saya pun syok. Dah menikah pun syok juga. Duk teringat tu kan. Tapi tanggungjawab itu lebih beratlah pada saya. Yang perlu kita pikul, yang perlu kita usahakan bersama. Masya-Allah Ustaz. Baiklah, kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Mazni Hassan. Apa pandangan Ustaz jika seorang itu bernikah hanya kerana ingin mahu menutup kelemahan diri? Sebagai contoh, dia meminati kaum sejenis dan berkahwin itu hanya untuk mengaburi mata masyarakat bahawa dia adalah normal. Ada juga orang macam ni. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Mazni Hassan kita berkaitan soalan apakah hukum lah kita katakan orang yang dia berkahwin nak niat dia nak tutup kelemahan. Dia ni yang terlibat dengan LGBTQ, golongan orang yang lesbian, gay, yang suka sama-sama jenis kan. Apakah hukum dia? Satu, haram dan berdosa besar. Berdosa kalau kita nikah dengan niat menzalimi pasangan. Even dalam hukum pernikahan ni Ustaz, yang saya kata tadi ada 5 tadi kan, haram, harus, makruh, sunat, wajib tadi, dia tertakluk kepada seseorang. Even kalau dia ni bukan yang terlibat dengan suka sama-sama jenis ni pun, kalau dia normal, tapi bila dia berkahwin tu dia tahu dia akan menzalimi pasangan, ketika tu tak layak dia berkahwin. Sebab dia tahu dia ni jenis yang hati kering. Ada Ustaz, dia memang hati dia kering sungguh, tak ada perasaan langsung. Tak ada langsung kok nak, tak ada lah sen-sen humor, tak ada langsung. Kalau siapa kahwin dengan dia ni macam kahwin dengan robot. Ada Ustaz yang jenis macam tu, keras sampai bini ni tu Ustaz, saya ni makan hati ni tak tahulah. Tak ada perkataan yang boleh zahir. Memang laki dia ni memang kayu sungguh. Birthday ke apa ke ni ke, cakap apa ke, abang mengadu ke apa, sama je reaksi dia. Memang kayu. Macam tu. Kayu. Jadi, memang ni bukan tak kayu lah, saya rasa kayu pun ada respon. Kan? Ada macam tu. So janganlah macam tu. Rumah tangga ni dia kena ada sense of humor, sense of feeling, sense of emotion. Banyak benda-benda tu harus digarap dan dimasukkan. Janganlah hanya semata-mata nak kepada seronok, jangan hanya semata-mata nak kepada emosi. Dia semua benda itu perlu dirangkumkan bersama. Cuma dalam bab ni, suka sama jenis ni adalah perbuatan dosa besar, of course. Itu Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan boleh tengok bab-bab larangan Allah bab suka sama-sama jenis ni,
dalam Al-Quran berkaitan kaum Nabi Lut alaihi salam, kaum Sodom. Tuan-tuan tulis nah, mana-mana ada lebih kurang. Alhamdulillah 2000 orang lebih yang dah menonton ni. Tuan-tuan tulis ni, siapa yang sempat tulis. Yang pertama Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Yang kedua Allah cerita dalam surah Hud ayat 78. Surah Hud ayat 78. Yang ketiga Allah sebut juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165. Surah Asy-Syu'ara ayat 165. Yang keempat Allah sebut juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 166. Yang kelima Allah sebut dalam surah An-Naml ayat 55. Dan yang ke-8 Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 29. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minta maaf, ada 6 ayat di mana Allah bercerita tentang larangan keras dan betapa Allah cela dan Allah laknat golongan orang-orang yang suka jenis sama jenis. Kita pun tak boleh nak brain. Kepala otak kita laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, apa benda lah, geli geleman kan. Tapi benda itu menjadi satu budaya yang berpanjangan hari ini dan ada circle-circle mereka. Dan alhamdulillah sebahagian golongan ni bulan depan mereka berhubung, minggu depan mereka nak mai ke Madat di tempat saya untuk nak buat program bersama dengan maknyah-maknyah ni yang dah hijrah lah. Dia telefon dia bilang, "Ustaz, kita orang dah nak hijrah," dia kata. Kita orang dah nak hijrah ni Ustaz. Cuma dalam hijrah tu kita orang tak pakai tudung je lagi. Kita kau hang pakai tudung. Tumbuk pakai tudung. Gimana boleh hang tu jantan siapa ngaku? Mana boleh pakai tudung? Tak boleh ya Ustaz. Tapi kita orang nak hijrah. Kan? Nak dah. Hang hijrah jangan nak pakai tudung. Nah hijrah kembali kepada kelakian tadi. Mereka nak buat program, jadi kita deal dengan geng-geng tabligh kita, Maulana Helmi, Ustaz Farkhan Da'i, untuk kita buat program khas menghimpunkan maknyah-maknyah ni, kita buat di masjid kita selama 3 hari 2 malam. Jadi kita raikan mereka ni ramai je yang bagus. Cuma kadang-kadang bila masyarakat terlalu judge, terlalu hukum mereka semakin jauh. Kadang-kadang kita yang menjadikan siapa mereka hari ni. Kita tipu mereka, kita buat satu trauma yang besar pada diri dia. So dia tak percaya kat lelaki dah, dia suka sama perempuan. Ada satu kes ni saya jumpa dengan bekas lesbian, dia 3 tahun berhubungan dengan dalam lesbian ni. Sebenarnya kenapa kamu suka perempuan sama suka perempuan? Dia kata, "Ustaz, dia sangat memahami saya." Memanglah dia faham hang, dia pun sama dengan hang, sebangsa dengan hang. Dia fahamlah dia pun perempuan juga. Jadi dia kata pasangan tu sangat faham dia. Memanglah sebab sama-sama perempuan. Dia faham. Tapi let's end hubungan tu, dia kata kami tak tahu hubungan tu nak pergi ke mana. Dan dia break lah. Dan sekarang dia kembali kepada yang normal. Alhamdulillah. 3 tahun duduk. Jadi ketahuilah bahawa benda itu benar berlaku dalam masyarakat kita. Tolong perhatikan anak-anak kita, dengan siapa mereka kawan, dengan siapa yang mereka bergaul, insya-Allah. Insya-Allah kita nak hindarkan daripada terbalik pula bumi kita, takut kita seperti mana kaum Nabi Lut. Baik Ustaz, tadi Ustaz sebutlah waktu kita bujang kan, kita boleh lepak-lepak cici kadang-kadang sampai pukul 4 pagi, boleh relax-relax, tapi lepas berkahwin ni kita terpaksa duduk rumah balik awal dan sebagainya. Jadi ada satu masalah ataupun kekeliruan daripada Abdul Karim Sufyan. Apakah pandangan dan nasihat Ustaz kepada golongan lelaki dan perempuan yang enggan berkahwin disebabkan beranggapan bahawa perkahwinan akan menyebabkan kehidupan sosial mereka akan tersekat? Ni geng-geng kaki lepak tu Ustaz. Tafadhal. Baik, bila sebut tentang perkahwinan yang mana takut mengganggu gugat kehidupan sosial dia lah, nak ya tak boleh dan sebagainya, kena ingat pernikahan ni bukan menghalang tujuan hidup kita. Atau pernikahan ni nak melengkapkan jenis kita punya kehidupan itu je, agar kita boleh lalu semua jenis ni ada peneman dia, dan kita boleh ada anak-anak zuriat yang melengkapi warna hidup kehidupan kita. Tanya orang yang dah berkahwin, beza cara dia berfikir, cara dia bercakap, cara dia urus masa, cara dia melepak. Tapi kalau lepas kahwin pun duk melepak macam tak ada rumah tangga, tu pelik lah tu. Kena cek kencing balik tu. Takut sarapan pagi tadi kena gam. Abis ni ayat ketum kot Ustaz kan. Benda tu salah. Cuma pada saya, orang yang penakut saja yang takut pada tanggungjawab. Orang yang penakut dia kasar lah sikit, bunyi dia macam berat. Tapi tu je kehidupan ni tuan-tuan, kita kena terima tanggungjawab. Tanggungjawab ni mengikut pada kadar kemampuan. Tak perlu jadi macam orang lain jadi.
kan. Tak perlu semua jadi wakil rakyat nak bertanding esok pelamaran calon dah ya. Bagi orang-orang ahli dia lah, mereka rasa mereka mampu memikul tanggungjawab di depan Allah. Mereka kena jawab, tak kira lah parti mana pun. Sama kita pun ada tanggungjawab yang kita kena pikul. Maka rumah tangga bila sampai masanya kena ambil iktibar. Nah, gentle untuk kita nak pikul tanggungjawab ni. Ada yang takut nikah, dia kata apa, faktor ekonomi. Ustaz, saya sekarang pun duit tak ada. Saya takut lah kalau kahwin sekejap lagi tak bagi makan anak bini makan apa. Tuan-tuan, ulat hak tak menikah pun boleh bagi makan anak bini dia. Ulat yang tak ada kerja dekat kita tak ada tengok dia buat part time kat mana-mana, jadi salesman kereta ke kan, duduk kat kedai mat mana-mana duk buat part time. Ada tengok ada kambing duk buat part time jaga jadi guard. Tak ada. Tapi mereka ada rezeki, keyakinan mereka dengan Allah. Maka keyakinan itulah diikat. Maka keyakinan yang sama dalam bab perkahwinan, dia takkan menghalang dunia. Tak ada istilah rantai kaki apa semua. Habaq ada ladah padan-padan sejana lepak. Bukan kita ahli politik nak sembang kat ahli parlimen sampai 10-12 jam. Kita sembang mana-mana ada dah. Saya nak kena balik, ada isteri, ada anak-anak. Orang nak kata kena rantai kaki, biar ada. Kan? Itu tak adalah tu. Biasa tu sembang kari je lebih. Kan? Jadi jangan takut dengan tanggungjawab. Percayalah, rumah tangga lah yang akan menyinari, mewarna-warnikan kehidupan kita dan dimurahkan rezeki. Itu ada jaminan Nabi SAW. Nak murah rezeki, nikah. Nak murah rezeki, kahwin. Tapi siapa yang rasa tak cukup, maka mungkin adalah benda yang elemen yang something rasambai dalam rumah tangga kita yang perlu kita perbaiki agar diberikan kebaikan. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, kita waktu zaman bujang ni adalah zaman-zaman gelap kita ni Ustaz. Tak adalah baik sangat Ustaz. Adakah benda-benda yang tak baik tu kita kena berterus terang kepada pasangan kita waktu nak menikah nanti? Kalau terus terang, habislah kena reject. Ataupun kita sembunyikan perkara tersebut. Baik, para penonton nak tahu kupasannya, jangan pergi ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi sebelum ni kita ada cerita pasal adakah kita nak cerita aib kita kepada pasangan ataupun tidak. Kita nak simpan dulu soalan ni, tapi sebelum tu kita nak bagi tahu kepada anda semua yang mana kalau kita nak kahwin ni Ustaz, satu dilema anak-anak muda ni nak cari dewan ni adalah penuh je kan. Nak cari dewan pula, nak cari dewan yang special. Jadi kita dapat tahu Ustaz bahawa selain pada rancak dengan pembangunan masjid dan fasiliti utama lain di Madad, satu lagi komponen penting turut diwujudkan, iaitu Dewan Kahwin Marhain. Bagaimana ia memberikan impak pada pembangunan di Madad ni Ustaz? Tafadhal. Baik, alhamdulillah, kita tidak menafikan apa keperluan denyut nadi masyarakat setempat adalah di antaranya, kalau di Sungai Petani kita ada sekitar 650,000 penduduk. Daerah yang paling besar di utara, di Kedah, dan masalahnya nak kahwin duit tak ada, nikah nak duit kurang. Jadi apa yang kita wujudkan, kita hampir siapkan, minggu depan dah siap insya-Allah, mungkin bulan 8 boleh beroperasi. Kita siapkan rumah kahwin. Rumah kahwin ni dewan yang kita buat khas untuk perkahwinan. Yang bestnya Ustaz, untuk rumah kahwin kita ni harga memang package menu rahmah betul lah. Rahmah? Memang rahmah, tak relax lah. Sebab kita berbekalkan dengan kos 500 pack makanan, siap catering, siap dengan dewan berekon. Lepas tu dewan pula memang out tu memang cantik gila Ustaz. Lighting dia dengan candle lightnya, dengan semua, ada kereta kudanya. Ada fotografer, nak menerap atas lantai, nak menari atas air, nak duduk dalam mesin basuh, boleh belakang. Jadi ada fotografer dia, semua package tu termasuk include bawah 10,000. Masya Allah. Memang terus cari lah, confirm tak jumpa. Seluruh dunia dah buat tu tak jumpa. 500 pack makanan, siap dengan dewan, siap dengan segala bentuk benda. Dan yang bestnya dewan rumah kahwin kita tu bumbung atas hak keliling tu akan pasang cermin apa semua. Sebelah dia rumah kucing. Jadi bila bawa anak-anak boleh pergi tengok rumah kucing. Anak-anak biasa dia tak apa nak syok sangat nuri kahwin ni kan. Mak ayah yang lebih-lebih. Kan. Jadi belakang tu masjid. Kan. Jadi boleh anak-anak boleh pergi nak tengok memanah, nak berkuda, masuklah masjid, nak main playground lah masjid, ataupun nak berehat kan. Kadang-kadang bini kita ni nak duduk tu dia merendang sampai tengah jam jumpa kawan. Kita suami boleh pergi masjid
Boleh rehat dalam kapsul hotel. Kat situ juga. Ya, semua kat situ. 30 meter je masjid dengan dewan rumah kahwin kita. Jadi sebab tu kita wujudkan, dan alhamdulillah tempahan pun dah banyak yang berlaku untuk bulan-bulan ke depan ni. Jadi first come first serve lah. Kita jujur lah, saya cakap, kalau tuan-tuan tanya saya, untungnya memang tak ada untung untuk rumah kahwin ni. Tapi kita nak fokus kepada orang boleh berkahwin dengan kos yang murah. Dan saya suka bila tengok pernikahan, even staff-staff saya sendiri kebanyakan staff ni saya yang bantu untuk menjadi perantara lah untuk mereka bernikah. Saya rasa puluhan staff dah. Dan sebab tu anak-anak di Madat sekarang, anak-anak hasil kelahiran staff sama staff kahwin ni berpuluh orang lah anak-anak Madat. Jadi generasi kedua dah. Jadi kenapa dibuat itu? Kerana pada saya pernikahan ni bawa banyak keberkatan, banyak bawa manfaat untuk tempat itu sendiri, insya-Allah. Seronok kita bila mana kita melihatkan Madat menyediakan fasiliti yang mesra ummah. Jadi mungkin ada apa harapan Ustaz kepada penonton-penonton kita pada hari ini dalam kita nak menjayakan projek kita di Madat ni, Ustaz? Baik, tuan-tuan, sekali lagi saya cakap, macam dewan ni pun kita habiskan peruntukan almost 1,5 juta lah. Nak terus terang, duit sumbangan memang kita tak dia nak bergantung sepenuhnya. Jadi cuma mana yang rasa untuk pagi ni, tuan-tuan bayangkan dengan asbab sumbangan kita dengan bangunkan rumah nikah, rumah kahwin ni, bantu untuk bina masjid dalam rumah tangga orang. Kita tumpang. So bayangkan dewan ni akan jadi kekal. Dewan ni kekal, orang boleh buat majlis, setiap minggu akan ada perkahwinan. Kalau kata sebulan ada 5-6 perkahwinan, kita dah bantu 5-6 masjid dibina dengan asbab duit sumbangan kita. Jadi dah nak siap dah pun, cuma tinggal final finishing saja. Jadi parking tak ada masalah, takkan nak buat 2,000-3,000 pack pun kita bersedia untuk terima. Catering pun memang kalau tuan-tuan pergi datang makan waktu bulan Ramadan, waktu jamuan raya baru ni, semua kita masak sendiri tuan-tuan. Memang chef kita ni, kalau dia ada topi tu, saya rasa topi dia 18 tingkat kot, banglo. Kan, memang sedap sungguh. Saya tak tahulah manusia-manusia kiriman Tuhan ni dia pemasak dengan penuh keikhlasan. Memang sedap, Ustaz. Buat bulan Ayah Haji baru ni masak sup ya, Ustaz. Sup orang Kedah pergi sup bodoh ya. Sup bodoh ya, Ustaz. Tapi ya Allah, orang makan ni sampai kira bayangkan kita buat untuk 3,000 pack makanan 2 jam dah habis, Ustaz. Sedap, Ustaz. Memang sedap. Saya tak tahulah, bukanlah puji nak jack saya punya chef, kan? Tapi memang sedap lah masakan itu. Kita ada 3 orang chef. Satu mak-mak. Jadi dia masak cara mak-mak. Bila makan tu memang tahap tak relax punya sedap. Satu lagi ayah-ayah. Dan satu lagi orang muda. So the combination of 3 chef ni menjadi, kalau Ustaz Yaakob masak, dia masak ayak buat masalah, masak ayak yang tak lari rasa. Saya masak memang tak larilah rasa buat masalah. Tapi jadi harapan saya, jomlah kita bersama-sama membangunkan satu pusat komuniti yang mampan untuk semua. Dan untuk makluman tuan-tuan, pagi ni kita ada Syekh Nuruddin yang datang kuliah di tempat kita, untuk kuliah subuh kita, siapa yang pergi di alhamdulillah. Dan pagi esok kita ada Liga Sepak Penalti, Ustaz, di Madat. Pendaftaran dah melebihi 500 orang untuk jenuh sepak lah pagi esok. Lepas tu kita buat juga untuk anak-anak muda yang nak main game. Kita ada e-football. Hampir 100 orang peserta. Hadiah total hampir 5,000 daripada Liga Penalti dengan e-football. Dan pagi esok juga akan ada daurah kitab bersama dengan Syekh Nuruddin lagi sekali, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Dan insya-Allah macam biasa mingguan adalah kitab Penawar Berhati yang saya akan baca dalam esok minggu yang ketiga. Jadi datang awal sebab setakat 2 minggu kita buat Penawar Berhati, penuh masjid. Dah berlimpah dah. Jadi untuk besok apatah lagi guru saya yang datang, lagi-lagilah ramai saya rasa. Jadi jemputlah datang awal sikit, kalau boleh main awal tu bawa anak-anak. Anak-anak esok akan ada memanah. Kita akan bekalkan anak-anak boleh main memanah dan ada taman mainan. Siapa yang menyumbang RM1 ke RM2, RM10, berapa pun, kita akan bagi ibu ada lebih kurang 70 ibu lebih. Jadi termasuk ada ibu pasal perkahwinan. Jadi bila lagi checklist untuk perkahwinan ni, ni jom kahwin ni, kita siapkan buku. Jadi tuan-tuan jangan buat leceh, jangan buat. Yang dah berkahwin pun ambil lah buat semangat. Jangan duk galut nak menikah baru pula.
Tapi ambil sebagai manfaat bersama. InsyaAllah tuan-tuan yang mana berdekatan datang ziarah. Mudah Allah memberikan manfaat dan kebaikan. Masya Allah. Jom sama-sama kita imarahkan Madat Center kita kan. Okey, alright. Para penonton sekalian, kita dah tamat dah di TV3 Ustaz. Tapi banyak lagi persoalan-persoalan berkaitan dengan jom nikah. Selepas ini kita akan bicarakan. Kita ada lagi 30 minit di TV9. Kita berehat seketika, tapi sebelum tu para penonton sekalian, terlepas info ataupun siaran dari awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan Muat Turut dan langgan sekarang. Berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Satu doa Nabi SAW kepada orang yang baru menikah, mudah-mudahan pasangannya akan jadi baik-baik je kan, sampai ke anak cucu. Baik, alhamdulillah hari ini kita dalam topik perbincangan jom nikah. Yang segar tu anak muda ke siapa tu? Baik para penonton sekalian, kita nak sambung lagi perbincangan kita. Yang mana kita ada tinggalkan satu soalan tadi, yang mana kalau kita nak bernikah ni kan, yalah biasalah kan, kadang kita waktu zaman-zaman muda tu kan ada waktu-waktu zaman-zaman gelap kita. Tapi sekarang ni kita dah baik dah, kita dah jadi soleh dah. Jadi adakah kita nak kena berterus terang ni Ustaz kepada pasangan kita yang mana dulu ni kita bukanlah baik sangat, jahat. Adakah kita nak cerita kisah lalu kita kepada pasangan? Baik, larangan dalam hadis, Nabi melarang apabila kita, Allah dah menutup aib kita, tiba-tiba kita pula gigih nak pergi cerita aib kita. Kerana ada benda yang boleh diceritakan, ada benda yang tak boleh. Aib adalah benda yang sebolehnya tidak perlulah diceritakan kepada pasangan kita, sebab dia akan jadi trigger point bila kita bergaduh nanti. Awak macam ni, maka sebab tu bertaubat terus dengan Allah, mohon agar Allah memberikan istiqamah kita dengan kebaikan. Tu je. Maka malah dibahas dalam kitab fiqh. Sebahagian ulama menyebut haram hukum menceritakan aib yang lepas, aib yang lampau kepada pasangan kita. Sebab benda itu akan memberikan ketidakselesaan kepada pasangan nanti. Tapi berbeza dengan mungkin penyakit. Kalau penyakit kena beritahu. Jangan ada satu kes di Pantai Timur, ada satu kes kawan ni dia jenis ustaz jenis betul ni. Jenis betul tak reti nak cinta, tak reti jenis lurus lah. Jadi yang kawan depa fikira dengan dia ada seorang anak kawan ni pula jenis berada orang-orang have ni. Kahwin bini ni jenis macam autis. Sampai nak pakai seluar apa terbalik. Kesian kat dia. Tapi bagus dia ni berkahwin tu 2 tahun sabar. Tapi dah bercerai lah. Tapi kesian lah dia, bila dia main jumpa tu dia kata, Ustaz saya rasa kena tipu. Sebab dia jenis betul. Lepas tunang pun dia tak erti nak keluar menyembang, tak erti nak mesej-mesej. Jadi pergi tengok muka saja. Bila tanya nama, dia erti jawab lah. Tapi bila kahwin ni jenis betul ni, tak erti apa langsung. Dia rumah ni masak tak erti. Lepas tu nak tidur, contoh nak tidur, bukan kata nak buat benda pelik-pelik, nak tidur tu dia jadi takut. Khayal. Sebab dia perangai budak-budak. Umur 20-an tapi jadi perangai budak-budak Ustaz. Dia macam autis, lembam kan, jenis macam tu. Jadi benda-benda macam tu kena beritahu. Tapi yang melibatkan aib, kita pernah buat salah-salah yang lepas itu, biarlah di antara kita dengan Allah, bertaubat, mudah-mudahan ia jadi satu benda penanda aras untuk jangan buat dah. Mudah-mudahan lah insya-Allah. Masya-Allah. Sebab Allah dah tutup aib kita kan. Janganlah kita buka selakkan itu pula kan. Baik, para penonton sekalian, kita nak raikan soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Ustaz, mohon nasihat Ustaz terhadap dialog di bawah. Saya trauma melihat banyak benakis cerai berai kawan-kawan. Kalau begini, tak kahwin pun tak rugi apa-apa. Yang kedua, lelaki yang baik sukar untuk ditemui zaman sekarang. Baiklah, saya single je lagi senang. Macam mana Ustaz dialog-dialog ni Ustaz? Baik, ini adalah saya rasa dialog-dialog yang biasa dikeluarkan oleh orang yang pernah berhadapan dengan sama ada datang daripada broken family ataupun broken friendship lah, kawan-kawan yang jenis toksik-toksik
diuji dengan masalah tersebut, dia campur adukkan dalam pukul rata, bahasa mudah. Pada dia judge semua orang sama, kan? Tambah-tambah dialog pasal dalam bab cerai berai lah secara khususnya. So sampai dia kata apa, aku tak kahwin ni sebab aku malas tengok sebab kes cerai berlaku. Tuan-tuan kena ingat, dalam kehidupan disebut apa, dunia darul bala wal imtihan. Dunia ni adalah medan ujian kepada semua makhluk. Bila sebut ujian ni, macam kita ambil exam lah Ustaz, ada yang dapat markah tinggi, ada yang dapat markah sederhana, ada yang dapat markah rendah, ada yang gagal. Maka itu juga rumah tangga, ada yang cemerlang, kita tengok bahagia rumah tangga dia, alhamdulillah. Ada orang yang just nice. Just nice ni apa? Okey, nak kata bahagia sangat pun tak, nak kata keli tumbuh aku pun tak. Okey. Ada orang yang hidup perkahwinan ni hanya sebab mungkin anak-anak je. Mereka ni tak ada apa dah, tidur pun asing, tak ada communication dah, hanya sebab anak je. Ada orang yang bercerai, maka tu juga yang berlaku. Maka janganlah dipukul rata dengan satu dua kes hang tengok, hampir tibai semua orang. Jadi hang judge itu tak payah kahwin, jangan macam tu. Yang ruginya kamu, bukannya saya. Kamu nanya, kan? Yang kedua, berkaitan laki kiriman Tuhan, laki bukan senang laki tak sempurna kan. Maka tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran apa? Dalam bab jodoh ni, nak suami yang baik kita jadi baik, nak bini yang solehah kita jadi soleh. Sebesar manapun kemaksiatan, ke dosa-dosa kita yang lampau, maka belum terlambat untuk kita berusaha membetulkan kesalahan tersebut. Ya, kita buat kesalahan, tapi jangan selamanya buat kesalahan yang sama, kan? Betulkanlah, kan? Better late than never. Biar lambat tak mau berubah langsung. Jadi tak adil lah kalau nak ukur semua lelaki sama ni. Sebelah saya ni suami kiriman Tuhan, nak cari payah ni, tapi dah menikah lah. Jangan kata pungkok cariat ni pula, carilah banyak lagi yang kita tengok, kan. Tanda aras dia cuba cari. Kalau nak cari bakal-bakal suami ni, cuba cari di tempat-tempat pengajian. Sebab sebelum kahwin dia dah semangat nak mengaji, kan. Ataupun tempat-tempat yang buat kebajikan, kan. Pergi rumah orang tua-tua tengok siapa yang bujang-bujang, yang sanggup basuh pungkok makcik-makcik, pakcik-pakcik, orang tua-tua tu, kan. Jadi bila jumpa dengan line-line yang baik, sebelum kenal pun dah baik ni, insya-Allah mudah-mudahan kebaikan yang sama berterusan. Sekurang-kurangnya ada satu penanda aras. Ni pergi nak cari bakal suami, jumpa dekat kelab malam, jumpa dekat benda-benda tempat-tempat atas donoh, kat pasar raya lah, benda-benda tempat yang tak, bukan kata tak elok, tapi kalau boleh janganlah cari tempat-tempat yang macam tu. Walaupun kita ni hak uduh dah, janganlah tambah uduh kuasa dua. Kan? Jadi makin uduh nanti. Kan? Jadi kalau kita tak elok tahu mana pun, berusaha jadi baik dan cuba cari pasangan yang baik. Kita sama-sama kita perbaiki. Jadi pada saya dialog tu sangat tidak adil kita pukul rata. Bukan nak kata saya baik, saya pun tak baik. Tapi saya rasa ramai saya kenal kawan-kawan kita yang baik. Ustaz Aiman sudah pastilah kategori level baik, tahap relax dia, kan. Dan ramai lagi orang yang kita jumpa yang mereka memang baik. Legit kebaikan tu bukan hanya buat-buat depan kamera. Tak, depa kalau kenal in real life pun memang bagus. Jadi carilah orang tu. Kadang-kadang sebab kita huduh, jadi Allah pertemukan sedondon lah dengan perangai kita. Kita kena jadi baik dulu, Ustaz. Jadi baik. In order for you to get a good friend, be a good friend first. Jadi jangan jadi toksik. You toksik, maka double toksik akan you jumpa. It's not what you give, get back, you get more. Simple je. Baik Ustaz, itulah hakikat dalam kita berumah tangga ni Ustaz. Baik Ustaz, kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Faz Ismail. Bolehkah mas kahwin ditukar kepada barangan? Dan yang kedua, siapakah yang wajib menerima duit sumbangan para jemputan pengantin ataupun ibu bapa pengantin? Duit salang kaut ni tak, siapa yang kena dapat ni? Silakan Ustaz. Okey, baik. Yang pertama, kita jawab soalan pertama dulu. Mas kahwin boleh ditukar dengan barangan ke? Jawapannya boleh. Sebab mas kahwin tak tertakluk kepada wajib duit. Sebab Nabi SAW pernah sebut pada sahabat, bagi cincin besi sebagai ikatan mas kahwin. Pun boleh dah. Maksudnya apa jua benda yang berharga, yang nilai berharga itu pada pasangan kita lah. Kalau boleh tanya dia suka apa. Dia suka pulut dakap, bagi pulut dakap. Kan, dia suka ada orang perempuan ni, saya tengok perkahwinan dia nak motor RZ. Allah, tak apalah, dia minat tu nak buat macam mana. Jadi dia buat sebagai hantaran, tapi boleh nak buat mas kahwin, boleh.
Even kalau lah bini kita tu, bakal bini kita tu dia suka bini termomik contohnya, apa alat memasak tu, boleh bagi sebagai mas kahwin. So boleh, walaupun bukan dengan duit. Even senaskah Al-Quran pun tidak menjadi masalah atas persetujuan lah. Dalam mas kahwin ni bukan perintah manusia, itu adalah perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat keempat. Nanti boleh tengok surah An-Nisa ayat keempat menjadi dalil wajib dalam bab mas kahwin. Itu wajib. Hantaran sunat tu kena faham. Imam Nawawi sebut dalam bab mahar ni, sama ada diberikan nilai rendah atau nilai tinggi tidak menjadi masalah atas redha kepada pasangan yang nak menerima. Dan dalam mas kahwin, ibu-ibu ayah jangan salah faham, jangan ambil mas kahwin anak, itu hak dia. Begitu juga suami, kamu dah berkahwin, kalau nak guna duit mas kahwin isteri, kena minta izin. Sama ada kamu minta izin, diberikan dengan cara redha, ataupun kalau nak pinjam terdesak, maka kamu kena ganti balik. Kamu kira hutang. Itu disebut dalam kitab dalam kitab Sahih Muslim, dikarang oleh Imam Nawawi. Baik, berkaitan soalan kedua, siapa yang wajib terima duit simbangan salam cekau? Salam cekau. Kita panggil salam cekau lah. Ruk masuk perut. Sedap-sedap penuh poket ya. Baik, yang pertama, siapa menjadi kewajipan siapa ni? Yang pertama, dari segi hukum tak wajib bagi duit salam cekau. Maksudnya, pergi kenduri jangan pressure. Kadang-kadang kita tak mau pergi kenduri orang sebab apa? Sebab tak ada duit salam cekau, so kita tak mau pergi. Tak masalah. Tak wajib bagi duit. Itu hanya budaya orang Melayu yang bila pergi kenduri kita nak meringankan beban. Biasanya tak ada beli hadiah, nak ikat-ikat ribbon lah, nak buh seletip lah, apa semua susah. Jadi, buh duit dalam sampul, bagi. Dan lagi bagus, bagi duit. Daripada kita, saya ingatlah kenduri kahwin saya tahun 2012. Sampai 2-3 tahun lepas pinggan mangkuk tak habis lagi, Ustaz. Jadi ada lagi, Ustaz. Waktu tu saya duk mengajar dah. Jadi makcik-makcik ni duk bagi pinggan set, pinggan mangkuk ni saya rasa ada slori. Bagus, tak salah. Cuma saya selalu je kepada staff saya tanya terus, nak hadiah apa? Senang. Dalam within that budget nak hadiah apa? Even staff saya dulu kahwin, saya pernah bagi tongges. Bukan saya hantar waktu mandi, malulah dia. Bori band, Ustaz. Saya buat. Tak lawak. Hak ni betul. Saya tanya dia apa yang tak ada. Saya tanya, tu staff saya, PA saya. Saya tanya, Nadia apa tak ada kat rumah? Dia kata, Ustaz, pinggan mangkuk banyak dah ni. Tu tapi Ustaz, minggu ni nak beli tongges lah. Saya tak ya, tongges saya bagi hadiah. Biar betul, Ustaz. Dia gelak-gelak, 100 tongges. So, meringankan RM100 duit dia. Kan? Jadi tanya tak apa nak bagi hadiah ni, tak suruh kita konon nak buat surprise, tak ada surprise lah. Kawan nak jadi mengantin, duk kalut dengan mengantin, nak bagi surprise. Maka tak ada kewajipan siapa-siapa wajib terima duit, semua boleh ambil. Cuma kelaziman tuan rumah ni adalah ayah lah. Itu je. Cuma dalam bab ni tak menjadi masalah lah pada siapa-siapa pun nak terima, sebab asas kepada hukum tu pun tak wujud menjadi wajib kena bagi duit. Maka tak adalah kewajipan siapa terima duit. Cuma menjadi asas tuan rumah siapa dia? Bapak kita Walinya lah. adalah bapak, kepala bapak lah yang akan salam cekau. Adakah orang lain boleh ambil? Boleh, tak ada masalah. Abang nak cekau pun boleh, pengantin nak cekau pun boleh. Cuma secara adatnya wali adalah tuan rumah. Sebagai pemilik rumah, maka di situlah tuan yang kita akan cari untuk salam dan ucapkan tahniah dan mendoakan kepada pasangan kita. Wallahu a'lam. Tapi dia letakkan syarat, Ustaz. Awak nak kahwin dengan saya boleh, tapi awak tak boleh kacau kejaya saya. Selepas ini, Ustaz, para penonton nak tahu jawapannya, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini dalam topik perbincangan Jom Nikah. Ustaz, jadi bila sebut jom nikah ni seronok kita dengar kan. Tapi Ustaz, sebelum nak nikah tu kan, si isteri ni dia dah elok bekerja dengan jawatan yang baik. Dia takut bila dia berkahwin nanti suami suruh duduk rumah pula, dia tak bagi kerja. Jadi dia letakkanlah syarat, awak nak kahwin dengan saya, awak jangan kacau kejaya saya. Boleh ke letak syarat macam tu, Ustaz? Baik, dalam perbahasan kitab fiqh dibenarkan orang yang belum berkahwin ini kalau dia perlu ada syarat-syarat yang diletakkan untuk kebaikan rumah tangga, dengan syarat kebaikan pada rumah tangga. Contoh, saya nak berkahwin dengan isteri saya letakkan awak sebelum saya kahwin, kita berkahwin, saya nak boleh dah awak masak sekian, kena pergi belajar masak sekian-sekian. Contoh ni contoh. Ataupun bakal isteri dia bagi syarat kepada bakal suami dia,
Awak kalau awak nak berkahwin dengan saya tak nak awak merokok. Awak kena berhenti rokok. Tak boleh hisap vape. Tak mau perisa apple ke, perisa cak ayam ke, perisa tak kira strawberry lah, saya tak mau. Maka kalau persetujuan tu di-amend sebelum pernikahan, maka wajib kena taat. Wajib kena patuh. Termasuk dalam bab kerja. Kita beritahu kat dia, saya boleh kahwin dengan awak, tapi boleh tak saya nak minta izin untuk saya bekerja. Maka kalau bakal suami itu setuju, maka dia wajib kena patuh. Ada yang kata, Ustaz, tapi kan suami bila kahwin kan dia ada hak kuasa veto. Ya, sebab tu amendment perjanjian tu dibuat sebelum kamu ada kuasa tersebut. Perjanjian lama itu masih diikut, masih ikat. Malah yang ni yang hangat dulu kalau tahun 10-15 tahun lepas dalam cerita ayat-ayat cinta kan, ketika anak ataupun nisa meletakkan syarat nak berkahwin dengan dia, selama mana dia boleh menunaikan hak sebagai isteri dengan baik, memberikan zuriat dan nafkah zahir batin boleh dizahirkan dengan cara baik, maka dia tidak mahu untuk dipoligami. Maka disebut oleh kitab fiqh dibolehkan syarat tersebut ketika kalau suami itu bersetuju. Sampai pada saya benda ini cuma janganlah kita letak yang mengarut kan, benda yang bawa kepada munasabah kepada kebaikan rumah tangga. Contohnya kita letakkan pada bakal suami kita, boleh tak awak sebelum kahwin 3 bulan ni awak hafal satu surah untuk baca waktu solat nanti, surah Sejadah, surah Al-Mulk ke, surah Ar-Rahman ke. Jadi bila semayang dengan suami kita nanti 3 bulan ke depan, tak adalah baca surah Qul Huwallah saja. Ni tak rakaat pertama, rakaat kedua mesti Qul Huwallah, tapi kita dah suruh dia hafal dah surah, contohnya surah Al-Mulk. Jadi sebelum tidur boleh baca sama-sama, dia dah hafal dah. Maka syarat itu boleh diberikan kalau persetujuan wajib dipatuhi. Jangan ada bolak-balik. Kalau mungkir pada perjanjian dikira sebagai khianat. Masya Allah, itu dia pentingnya dalam kita melihatkan apakah perjanjian kita sebelum nikah. Tapi ini ada satu soalan yang nakal sikit lah, Ustaz. Boleh kita raikan Boleh. Kita bersama dengan Ismail. Soalannya, bolehkah menikahi 2 orang perempuan dalam masa yang sama, Ustaz? Dua-dua sekali, Ustaz. Macam mana ni? Ya Allah, silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Soalan ni soalan yang nakal ni, orang nakal. Tengok ni bernakal cara tak buh profile picture tu. Biasa ni saya berterupa ni. Tapi tak apa, kita raikan soalan yang sangat baik. Saya pun terbaca soalan ni semalam tu, saya dapatlah cari beberapa maklumat. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Nisa ayat yang ketiga. Ayat keempat Allah cerita bab mahar yang menjadi kewajipan untuk suami bagi kepada bakal isteri. Ayat sebelum tu Allah kata apa? Fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulath wa ruba'. Ini ayat yang selalu orang guna lah. Maka kahwinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Dalam bab ni sebahagian ulama mengatakan dibolehkan kita menikah 2, 3 atau 4 sekaligus. Ni memang level Maulana kalau boleh buat ni. Ni bukan level cak ayam ni, memang level tak relax, boleh menikah serang sedah terus. Dan benda ni berlaku di Indonesia. Saya pernah tengok ada satu kisah benar, dia kahwin 3 bukan 4, dia kahwin 3 sekaligus. Kawan dia bakal bini tu ada kawan-kawan baik, bincang kawan baik pun tegeh-tegeh enak juga. Bos sekadar serang terus. Cuma ingat bagilah, walaupun dari segi hukum itu harus tidak menjadi masalah, tapi ada ulama yang mengatakan makruh sampai pada peringkat makruh ini. Kenapa? Di antaranya disebut oleh Al-Imam Yahya bin Abil Khair Al-Imrani rahimahullah ta'ala. Dan makruh hukumnya apabila menghimpunkan perkahwinan dalam satu ketika. Sebab apa? Di mana nak meletakkan giliran kahwin sama ni, Ustaz, akad nikah sehari serang, baik untuk malam pertama itu nak diberikan pada siapa dulu. Itu menjadi masalah. Maka kat situ akan wujudnya berantakan, dia panggil. Indonesianya dipanggil berantakan, bang. Maka berantakan awal itu akan berlaku. Kecemburuan awal itu dibina atas disekalikan tadi. Maka para ulama kata kalau nak didahulukan, yang mana dia akad nikah dulu. Dia tak boleh angkat surround, aku terima nikahnya nama double terus, tak boleh. Dia mesti ada yang awal dan yang pertama dan yang kedua kan. Jadi kat situ mesti akan terasa dah. Maka sebab tu Al-Imam Yahya bin Abil Khair kata makruh hukumnya. Sebab apa? Dalam bab penggiliran awal-awal itu pun dah wujudnya stigma yang tidak baik.
kerana seorang suami tak mungkin bisa untuk nak menepati hak akad nikah untuk memberikan kesamarataan tadi. Di pengalaman, bukan saya pun tak banyak kekurangan dalam sebagai suami. Pengalaman dalam poligami, untuk nak kata adil itu saya rasa hampir mustahil untuk dapat. Saya rasa, pada saya tak yakin, mungkin ada yang orang lain mampu. Pada saya, terma adil dalam poligami itu hampir mustahil untuk kita capai, sebab dia sangat subjektif. The moment kita bagi perhatian A, B akan kata lebih kat B, kat A. Bagi kat B, A akan kata ni. Kita bagi sama, dia tetap akan ada rasa unsur-unsur tu. Cuma saya bersyukur, alhamdulillah, sepanjang tempoh perkahwinan dulu ni tak ada lah mereka bergaduh. Itu dah good enough. Kadang mereka boleh ni boleh tolong jaga anak kawan ni, yang ni boleh jaga anak kawan ni, yang ni boleh tengok. Itu dah pada saya bersyukur Allah bagi pasangan yang macam tu. Maka tidaklah menjadi, saya tak jumpa yang mengatakan haram. Di antara disebut dalam kitab Al-Bayan jilid yang ke-9 muka surat 520. Saya bagi muka surat lah untuk saya nak cari. Cuma kalau boleh dalam bab ni eloklah. Banyak lagi jalan lain. Tarikh berlambak lagi. Kan? Tarikh 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 11, 22, 33, 44, 5, sampai. Banyak lagi tersudut gatal lah nak buat sekali. Kan? Okay. Pening kepala lagi. Sebab setakat bacaan saya, yang saya baca sebab soalan ni saya tengok semalam, kebanyakannya makruh. Saya tak jumpa lah yang kata haram. Larangan pun tak jumpa. Cuma makruh yang bawa kepada berat, yang akan proses awal rumah tangga tu akan jadi masalah nanti. So prevention is better than cure, apatah lagi dalam bab rumah tangga. Betul, dengan orang perempuan ni jangan buat main. Orang perempuan ni kalau kita berdebat dengan dia, jangan kata menang 1000 pun belum tentu. Jadi tak suruh cari pasal lah. Banyak lagi mendelik boleh cari pasal. Piming wrestling ke, WWE ke, WWF ke, Stone Cold Stunner ke, buat mendelik lah. Nikah sekaligus ni nakal sangat. Dari segi hukum diperbolehkan, tapi kebanyakan ulama mengatakan makruh. Baik Ustaz, kita nak tanyalah kepada Al-Fadhil Ustaz kan, sebagai kesimpulan pertemuan pada hari ini. Biasalah sebagai mak ayah ni, dia perasaan risau tu ada Ustaz. Kerjalah bagi elok dulu, bagilah ada rumah dulu, ada kereta dulu. Kerisauan ibu dan ayah ni sangat tinggi kepada anak-anak, takut apa-apa jadi kepada rumah tangga mereka. Jadi tadi Ustaz ada petik satu perkara, iaitu berkaitan dengan orang yang berumah tangga ni Allah akan luaskan rezeki Ustaz kan. Mungkin ada sedikit sebagai kesimpulan ni, nasihat kepada ibu bapa di luar sana, mudahkanlah anak-anak ni untuk bernikah, dan mudah-mudahan ia akan menjadi satu buka peluang untuk Allah luaskan rezeki. Fadhal Ustaz. Nasihat saya untuk saya juga sebagai ibu ayah, untuk kita semualah pedoman, jangan membebankan perjalanan jeni anak-anak kita dengan demand yang pelik-pelik kita ni. Craving mak ayah ni kadang-kadang merapu juga. Nak ada candlelight lah, nak naik kereta kuda lah, nak ada fotografer yang ganas-ganas lah. Tolonglah, janganlah. Maklum simpanlah, maklum masuk syurga, maklum buatlah. Nak menerak atas peti boleh, nak ambil gambar kan, nak pergi buat photoshoot kat London ke. Jangan bebankan anak-anak. Terlalu banyak kes yang saya jumpa, sampai peringkat demi Allah, satu kes yang beberapa tahun saya urus, mereka ni terpaksa lari daripada dua-dua, lari pergi ke Thailand, berkahwin di sana sebab mak tak bagi. Abang-abang ni sampai kurung dia lari keluar nak bunuh diri, sampai macam tu. Jadi saya nak marah kepada mak dia pun tak boleh juga, tu anak dia. Tapi tak cerdik lah, tidak akan menghalang. Yang laki dia ni cuma SPM, tapi kerja dia tu bukan pemalas, dia kerja pomen motor. Tapi okey lah pada saya, daripada tak kerja langsung. Anak dia tu ada degree, jadi dia tak maulah, dia nak anak yang macam tadi kasih selamat tu lah. Dia tak mau kasih selamat, nak yang lawyer kan, tak maulah di muzik, saxophone punya tube saxophone je. Jadi bukan kata salah memandang pada pekerjaan, tapi jangan tu jadikan sebagai penanda arasnya. Sebab kalaulah duit itu memberi kebahagiaan, tuan-tuan ingat, daripada 10 manusia paling kaya di dunia sekarang, separuh bercerai. Maksudnya apa? Duit tidak boleh membeli kebahagiaan, tetapi kebahagiaan boleh dicari bersama, kita bantu dia. Demi Allah, sampai hari ni saya respect mertua saya. Ustaz, waktu kahwin dulu, mertua saya telefon saya, Yaakob, bagilah berapa yang Yaakob ada dulu, nanti kalau ada duit lagi bayar. Saya sampai hari ni, dah berbelas tahun saya berkahwin, perkataan tu masih saya ingat. Dan setiap kali saya jumpa dengan mertua saya, respect tak pernah habis dengan asbab sedikit kelonggaran yang dia bagi. Dan kita rasa
I love you so much, itu je lah. So benda-benda macam ni kita nampak simple, jangan bebankan, nanti akan wujud permusuhan sebelum kita nak, dia ambil anak kita, dia tak main tengok Pak Long padam muka hang. Jadi kasar sikit, tapi inilah hakikatnya. Moga Allah bagi kebaikan. Okey, baik Ustaz. Mungkin Ustaz boleh tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sedikit doa ringkas. Tafadhal Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi umazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Latif, lembutkan hati kami, hadri kami dengan dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa. Ya Allah, pada kami yang sedang ada urusan yang nak berkahwin, Kau pemudahkan urusan perkahwinan kami, pernikahan kami dengan jalan Kau redha, ya Allah, yang penuh dengan keberkatan, yang tidak ada pembaziran, yang penuh dengan kesederhanaan, ya Allah. Kalau anak-anak kami dalam proses mencari jodoh, ya Allah, maka permudahkanlah jodoh yang memberikan manfaat agama kepada anak-anak kami, ya Allah, kepada kami juga yang boleh menumpang pada rumah tangga kebaikan mereka, ya Allah, dan janganlah ada permusuhan, pergaduhan sama mereka, ya Allah. Selamatkan rumah tangga kami semua, ya Allah. Kalau ada perbalahan, perkara-perkara yang tidak baik, ya Allah, ya Allah, kami manusia, kami ada salah dan silap kami, ya Allah, maka Kau ampunkan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Kau pertemukan kami dengan kebaikan pada pagi ini, maka Kau pisahkanlah kami juga dengan kebaikan. Janganlah ada hari kami yang kami mulakan tanpa ada pengisian ilmu seperti hari ini, ya Allah. Maka hidupkanlah dan matikanlah kami dengan majlis ilmu yang Kau berikan kami pada hari ini dan hari-hari seterusnya, ya Allah. Kau permudahkan kepada semua kru-kru, tanyalah ustaz, ya Allah, yang mereka seawal pagi sebelum subuh pun dah sampai untuk nak memastikan kelancaran program kami setiap hari, ya Allah. Mereka tak pernah cuti, ya Allah, setiap hari. Maka Kau padalah sebagai amal yang beraktimah amal kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami, berkatilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Yaakob Yusra atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini, jom nikah. Pada para penonton sekalian, saya Daya Aiman mohon maaf di atas terlanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi kepada para penonton sekalian, jangan lupa untuk saksikan terus Tanyalah Ustaz setiap hari. Kita jumpa lagi. Saya Daya Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.